mesti ada sifat. Bila kata sifat, mesti bersandar kepada zat, kerana zat dan sifat dua benda yang tak boleh dipisahkan. Jisim dan arak dua benda yang tak boleh dipisahkan. Arak sifat bagi jisim. Kalau kita kata botol air, nama kepada zat ni botol air. Apa sifat kepada botol air ni? Pendek. Satu, pendek lah. Ada botol panjang lagi. Yang kedua, bentuk silinder. Dah. Pas apa lagi dia punya apa nama ni, sifat dia? Cerah, luk sinar, nampak air duduk kat dalam tu. Kalau tuan-tuan kata rendah, tuan-tuan sebut sifat. Kalau sebut kata rendah, saya tanya, gapo yang rendah? Rendah Ustaz? Yalah, saya tahu. Tapi apa yang rendah? Saya pun lupa apa tu apa. Dia pun kata botol air. Botol air tu zat kepada yang kata rendah tadi. Rendah ni sifat pada botol air tu. Jadi sifat dengan zat dua benda yang tak boleh pisah. Jisim dengan arak. Qalbu jasmani dan qalbu rohani. Sangkut paut antara kedua tu. Dah. Tu dia. Ataupun persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Orang yang pakai perhiasan. Orang yang pakai perhiasan dengan perhiasan yang dia pakai, ada sangkut paut. Orang tengok dia biasa je, tapi bila dia pakai perhiasan jadi nampak segok. Segok tu sebab ada sangkut paut dengan perhiasan yang dipakai. Macam ni, tangan kosong. Tak berapa segok. Cuba buh cicing boleh sebentuk, bubuh jang bulat satu. Kalau orang perempuan dengan gelang, dengan apa, macam-macam. Jadi nampak segok tu. Tu dia. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka dikehendaki tentang jantung qalbu tadi. Makna yang kedua ke apa? Qalbu rohani tadi. Tu hak kata dikehendaki. Dan ialah qalbu rohani yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, Qulir rohu min amri rabbi, yang bermaksud bersabda oleh kamu wahai Rasulullah, bermula roh itu setengah daripada pekerjaan Tuhanku. Kita tengok nota kaki bawah tu, nombor 8 tu. Nabi SAW telah ditanya oleh kaum Yahudi tentang roh kerana hendak mengujinya, uji Nabi. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini. Ayat dia depan tu, wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi. Patut ada sambungan belakang, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya Muhammad, kalau ada orang tanya kepada kamu berkait dengan roh, cerita pada mereka roh sebahagian daripada urusan Tuhan kamu. Manusia tidak diberi pengetahuan melainkan sekadar sedikit. Ini hak berkait ni. Ini mendedahkan kebodohan mereka bertanyakan sesuatu yang sememangnya tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali Allah Azza wa Jalla. Siapa kita sendiri pun nak reti hakikat roh yang sebenar tak boleh. Allah jualah yang mengetahui akan hakikat roh itu, sedang manusia hanya diberikan sedikit ilmu pengetahuan. Itu pun tentang benda-benda yang dapat dilihat, atau yang dapat didengar, atau yang dapat dipegang, atau yang dapat dikecap. Dikecap ni dirasa, rasanya. Atau yang dapat dicium baunya. Kalau tuan-tuan boleh buat bracket di situ, yang kata boleh lihat, boleh kecap, boleh cium, boleh pegang, tu orang panggil benda syahadah. Benda syahadah ni benda yang boleh dicapai oleh panca indera manusia. Panca
Dia kalau tak silap panca indera tu bahasa Sanskrit ke bahasa apa? Panch maksud dia 5. Dah. Panch. Betul lah ke? 5. Indera, panch indera 5. Mata, telinga, lidah, apa lagi? Sentuh, lihat, dengar, rasa, satu lagi ke apa? Bau. 5 indera ni. Ada satu benda lagi yang 5 benda ni tak boleh. Orang panggil ghaib. Alimul ghaibi wasyahadah. Kalau yang boleh dikecap boleh apa ni orang panggil syahadah. Pendeknya dia kata qalbu dan juga roh, yang kata urusan Tuhan kamu tadi, yang kata hakikat sebenar Tuhan yang tahu, dan juga nafas, nafsud, ketiga-tiganya qalbu, yang kata qalbu rohani tadilah, qalbu, roh dan juga nafsu, satu makna pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia yang kata ketiga-tiga ni satu makna, qalbu, roh dan juga nafsu, oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali ni antara kitab dia yang masyhur ni, kitab ni lah Ihya Ulumuddin. Ihya'un maksud dia menghidupkan. Ihya dah daripada perkataan hayyun. Ihya'un Ulumuddin, ilmu agama. Jadi Ihya Ulumuddin maksud dia menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Ni tapi Ihya Ulumuddin ni nama kitab. Kitab ni kalau yang terjemahan Indonesia tu ada 7 ataupun 8 jilid. 8 kalau tak silap. Berjilid-jilid, tebal, banyak bab. Dah antara kitab masyhur Imam Ghazali, cuma datang ulama terkemudian memberi komentar tentang kitab ini. Mereka mengatakan adanya di dalam kitab ini hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, dan ada juga hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu dalam kitab ini. Walhasil ulama-ulama sebut umat yang kebelakang mengambil banyak manfaat daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Adapun kekurangan ataupun yang kata hadis palsu, yang kata hadis lemah, itu menunjukkan manusia biasa walau sehebat Imam Ghazali tidak terlepas daripada kekurangan. Kalau tarah dia diberi gelaran Hujjatul Islam pun ada kekurangan. Kita yang bukan Hujjatul Islam ni, kita orang panggil gapo martabat dalam agama? Cak ayam. Macam Imam Nawawi diberi gelaran Muhyiddin. Bukan yang kena buang jawatan tu, bukan. Itu lain. Hak buang jawatan pun satu, di Kedah kena buang pula jawatan. Kita tengok apa cerita ni. Nah, buang. Sebaik saya bukan orang Kedah. Kalau saya orang Kedah, saya kata biar aku aja ni menteri besar. Muhyiddin maksud dia apa? Yang menghidupkan kembali agama. Muhyi ad-din. Nah, nama Imam Ghazali gelaran dia Hujjatul Islam, hujah bagi Islam, pembela bagi Islam. Kita hak tak ada martabat apa. Tok bila pun dak la ilaha illallah dah. Tok bila pun dak. Tak ada kelebihan apa-apa. Maka lebih lagi banyak kekurangan. Ambil semangat daripada Imam Ghazali, walaupun diceritakan sikit sahaja tentang dia kat sini, tapi ambil semangat daripada dia. Orang yang ahli ilmu ketika membicarakan kitab Ihya Ulumuddin, sebahagian daripada mereka macam pandang serong pada kitab tu. Macam kata tak boleh pakar langsung kitab tu, baik ngaji kitab lain, seakan begitu. Padahal patutnya kita ambil semangat. Kalau taraf Imam Ghazali yang macam tu pun ada juga dia punya kelemahan-kelemahan sebagai manusia biasa. Nak tunjuk kata bukan maksum,
kamu yang zaman jauh lagi pada Nabi, yang mengaji ilmu pula kurang, patut rasa malu dengan diri kamu yang serba-serbi kekurangan. Kita ni nasib baik tak buat kitab ya. Kalau kita juga karang kitab, berlambak orang duk komen kekurangan kitab kita. Betul ke tidak? Boleh karang kitab berasa hebat, karang kitab tulis nama sekian-sekian, padahal orang hak baca kitab tengok la ilaha illallah. Dah. Gitu. Saya duk sembah dengan Datuk Ismail Kam, sebab saya banyak masa juga duduk dengan dia. Untungnya pasal saya ni pendakwah bebas. Dah bukan kerja fi hawa. Jadi hari waktu dia datang ke Darussalam, saya pergilah duduk dengan dia sekali apa. Dia pernah cerita, dia kata anak tegur seorang tok guru hebat. Tok guru tu tak boleh sebut nama lah. Dia baca doa nahwu salah. Anak tegur, anak kata sepatut baca lagu ni. Dia kata tetap orang yang ditegur tu buat tak endah juga, dia kata. Baca doa pun baca doa lagu tu juga. Padahal dari segi nahwunya salah. Nak tunjuk walaupun kata tok guru sekali pun ada juga salah. Ditegur dah, tapi tak pakai juga, ada biarlah. Dah hak tegur tu tegur dah lah. Hak menerima teguran. Tapi nak sebut kata kita dengar nama tok guru tu, oh orang hebat bukan orang biasa. Tarah tok guru. Tarah orang mengaji ada PhD. Orang hebat. Tapi nak sebut kata ada salah. Kalau tarah hebat macam tu pun ada salah, kita yang biasa-biasa ni jangan lantang sangat lidah nak mengata pada orang. Tu jelah nak ambil poinnya. Sebab setengah orang yang ngaji ilmu seakan pandai serong pada kitab, macam tak layak nak belajar. Bukan begitu. Ngajilah kitab Ihya Ulumuddin. Cuma pada perbahasan hadis yang ulama kata lemah palsu tu, jangan terimalah yang tu. Banyak lagi kan manfaat lain. Cuma orang buat simpulan dia begini. Kertas putih satu, orang ambil peng warna hitam, orang pun pak titik-titik hak hitam. Manusia nampak putih hak banyak ke nampak hak hitam tu satu? Dia nampak hak satu tu lah. Manusia mata dia memandang kepada keburukan berbanding kebaikan. Tukar dimensi kita. Tengok pada orang, tengok pada kebaikan, bukan pada keburukan. Kalau tengok pada buruk, tak ada orang sempurna. Kita tengok pada bini kita, kita pandang keburukan dia, banyaklah nak senarai. Malah kembar gantung, kita kata rambut supaya beruh, kita kata macam-macam. Bini pula senarai hak keburukan untuk lelaki, tidur dengkur, bulu dada tak cukur, dia kata banyaklah. Sebab masing-masing memandang kepada keburukan. Cuba kita pandang kebaikan. Walaupun bini kita besar macam tuan terang, kita pandang hak baik ke dia. Itu saya tambah tu. Baik. Ada kawan bagi tahu cerita. Dia kata dia pergi ceramah. Lepas habis ceramah tu ada seorang laki-laki, dia pegang bini dia sembang atas tanah. Tok laki sumpah segano. Dia kata, "Ustaz, tolong ajar bini saya ni macam mana cara nak hormat ke tok lelaki." Jadi depan orang lah, kawan ni pun suruh masuk dalam masjid dulu. Depan orang, malu kecoh apa. Rupa-rupa tok lelaki dia bagi tahu bini dia ni kerja pejabat. Bila kerja pejabat ada orang panggil urusan dinner lah. Dinner dengan kawan-kawan pejabat. Pejabat lah yang atur benda tu. Dinner keluar. Tak bila keluar dinner, tok lelaki pun beri keluar bebas dengan kawan-kawan satu ofik. Malam tu tak balik ke rumah bini dia, check in hotel dengan kawan laki-laki. Jadi suami dapat tahu. Bila suami dapat tahu, mengamuklah tok lelaki. Kata bini gini-gini. Orang tua-tua kata, bila menikah, 5 tahun pertama menikah tu adalah fasa untuk berkenan-kenan. Betul? 5 tahun pertama kita nak kenal dia, dia kenal kita. 5 tahun kedua tu barulah bermula hak betul-betul hidup sekali tu. 5 tahun pertama ni kira kenal dia lagu mana, perangai, sifat dia, gapo gitu gini 5 tahun.
Ada pula yang sebut kata 5 tahun pertama ni adalah satu cabaran dan ujian kepada pasangan itu, lebih-lebih lagi kepada suami, kerana selepas 5 tahun lihat pada karakter dan watak isteri dia. Macam mana isteri dia jadi, itulah cara didikan suami. Jadi kalau bini jadi macam tu, bini pergi tidur dengan orang laki-laki lain, bukan salah bini semata-mata, dia mari juga daripada didikan suami. Suami ni jenis suami yang ada didikan tegah ke tidak pada isteri. Awak, saya izinkan awak kerja untuk sama-sama bantu ekonomi saya, tapi jaga hubungan ikhtilat dengan orang lelaki. Awak kena ingat awak isteri orang. Tak boleh nak bebas, nak gurau, bertampar, berlembut, tak boleh. Orang perempuan baik, bagus dia ni jenis lembut, jenis manja ke apa, tetapi tak bagus akhlak tu kalau dengan laki-laki yang ajnabi. Dengan laki-laki ajnabi kena buat macam biasa. Macam biasa, tegah-tegah sikit dah, tak boleh nak berlembut, cik abewe, dia berlembut, tak boleh. Orang perempuan memang sifat tu bagus, berlembut, manis muka, senyum dah. Apa lagi, bersentuh, bertapa apa gitu, bagus. Tapi kalau dengan laki-laki ajnabi tak boleh macam tu. Ngetuk laki kita tak apa. Tu. Baik. Kemudian disebut, kemudian lazimkan oleh kamu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur. Dia sebut takbur. Takabur ni rasa diri dia lebih pada orang. Tak kira lebih dari segi apa. Dari segi ilmu, dari segi rupa, dari segi harta, dari segi pangkat, dari segi keturunan. Dia rasa diri dia lebih. Orang panggil takabur. Saya hadir satu majlis di Taman Ta. Majlis baca Yasin dengan tahlil. Yang jadi ketua rombongan kami, tuan guru kami lah, Datuk. Dia jadi ketua. Kami anak-anak murid ni lebih kurang 10-12 orang ikut pergi Taman Ta ni. Kalau tuan-tuan dengar nama Taman Ta lagu mana? Orang hebat-hebat Kita pergi tu, kawan kita kata kita pergi lepas pada habis majlis duk makan. Tak ada orang, tetap hak tuan rumah tetamu hak mari pun tak ada duk tanya ni siapa, duk mana gapo. Dia bercakap sama-sama dia je. Kami ni cakap sama-sama kami. Siapa kawan-kawan kami hak duduk satu meja dengan bila duduk meja ramai-ramai macam tu, adalah satu meja tu kami duduk. Ada satu meja tu 2-3 orang geng kami, 2-3 orang tetamu tuan rumah dah. Kawan kami yang duduk satu meja dengan tetamu tuan rumah, dia kata tetamu tuan rumah duduk sembang 2 orang tu je. Tak ada langsung jeling. Duduk mana? Tanya khabar. Rupa-rupa status membezakan. Apa nama ni? Orang panggil layanan. Status membezakan layanan. Kawan saya kata, Ana rasa segan, rasa malu. Ana nak tanya dia, nak tanya khabar dia pun sebab dia tak ada. Jeling pun tidak, padahal duduk satu meja. Tak ada tanya kata duk mana, belajar dengan ni ke, anak murid datuk ke, duk gitu, tak ada. Patutnya tanyalah, kita kata tak ada tanya. Sebab status membezakan. Saya kata jangan pandang mereka hebat, kerana tidak ada kehebatan pada manusia melainkan siapa-siapa yang bertakwa pada Allah. Yang tunjuk hebat macam tu hina di sisi manusia. Tak usah rasa dia hebat. Dia nak rasa dia hebat, biarlah kita buat tak tahu sudah. Dah kawan-kawan duk gelisah gini kita kata padahal kawan-kawan kita mari pun bukan orang lelaki-lelaki. Seorang engineer, dia ada IR. Dia ingat orang pakai pi, orang pakai jubah ni lelaki-lelaki ada berali. Gitu. Kadang manusia tengok pada pangkat, padahal benda tak ada apa. Duk dalam satu grup tadi, sekarang ni WhatsApp boleh tambah siapa berapa daripada hari tu 100 orang. Sekarang ni 200 lebih katanya. Bila 200 lebih, yang jadi admin grup ni dia tambah lagi ramai penceramah ustaz-ustaz hak keluar masuk TV gapo. Kita duduk dalam satu grup ustaz-ustaz ceramah ni. Patah adalah seorang tu dia buat komen, dia kata
saya rasa saya tidak layak berada dalam grup ni pasal grup ni grup ustaz-ustaz yang selebriti, yang jadi geng-geng pencetus ummah, imam muda orang hebat. Saya ni ustaz-ustaz kampung je, dia kata. Dah, patut adalah geng-geng hak selebriti ni komen. Dia kata siang masuk TV ke tak masuk TV sebenarnya serupa je. Tak ada hak hebat dalam kalangan kita. Masing-masing Allah beri sedikit kelebihan. Dengan kelebihan yang ada tu kongsi dengan orang. Nak rasa hebat ke mana? Hak kata pula, bila dia kata dengan nada merendah diri, ucapan tu merendah diri, tapi sebenarnya nak sindir pada hak hebat-hebat tu. Dan rupa-rupa dalam rendah diri ada jarum suntikan iblis. Hati-hati. Dalam duk merendah, saya tak layak. Dalam dia kata tak layak, sebenarnya dia nak tunjuk sebenarnya dia hebat. Ada juga orang macam tu. Dah. Tu dia. Baik. Seperti takabur, riak, buat sesuatu nak tunjuk pada orang dan akan menghiasinya hati jantung engkau dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Yang pertama kerana firmanullah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, yang bermaksud dan Allah mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Kamu telitah, kamu berdetik pun Tuhan tahu. Tu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Lintah nak buat jahat. Cuma mari pada syariat, terlintah nak buat jahat ni tak ambil salah lagi, melainkan buat dulu. Dah, dia sudah berazam, sudah niat nak buat jahat, dia buat. Nak buat tu tak jadi buat. Ada orang nak curi tabur surat, tapi bunyi ada orang mari, tak jadi curi. Dah, lari balik semula. Maka dicatat baginya satu kesalahan.